Assalamualaikum dan selamat sejahtera pada student accounting cikgu. Hari ini kita sambung modul 6 perakaunan untuk kelab dan persatuan. Hari ini cikgu akan ajar jenis-jenis kejap ya. Okey, cikgu akan ajar jenis-jenis yuran yang ada dalam kelab dan persatuan. Okey, kita lihat ya. Jenis-jenis yuran. Okey, yang pertama yuran masuk. Yang kedua, yuran tahunan ataupun bulanan. Yang ketiga, yuran pertandingan. Yang keempat, yuran belum terima. Yang kelima, yuran belum terperoleh. Dan yang keenam, yuran lapuk. Cikgu akan terangkan satu persatu jenis-jenis yuran ni ya. Okey, kita pergi dulu yuran masuk. Okey, apa dikatakan dengan yuran masuk? Okey, yuran masuk ni dikategorikan sebagai pendapatan hasil ataupun pendapatan modal bergantung pada dasar sesebuah kelab dan persatuan. Ya, bergantung kepada dasar kelab dan persatuan, sama ada dia nak klasifikasikan yuran masuk ni sebagai pendapatan hasil ataupun pendapatan modal. Baik, jika yuran masuk ni, ya, kelab dan persatuan ni dasar dia dikategorikan sebagai pendapatan hasil, butir ini dikreditkan dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Ingat lagi pelajar, cikgu dah terangkan persamaan di antara akaun-akaun kelab dan persatuan dengan entiti perniagaan ya. Okey. Akaun pendapatan dan perbelanjaan ni dia sama seperti akaun untung rugi di entiti perniagaan yang lain ya, yang selain kelab dan persatuan. Okey, kalau kelab dan persatuan dasarnya dia klasifikasikan yuran masuk ni sebagai pendapatan modal, maka butir ini akan ditunjukkan atau direkodkan dalam penyata kedudukan kewangan, iaitu ditambahkan kepada dana terkumpul. Dana terkumpul ni ingat ya, ini adalah equity pemilik bagi entiti perniagaan. Okey, soalnya yuran tahunan ataupun bulanan. Yang tadi yuran masuk, yang ini adalah yuran ahli ya. Okey, merupakan yuran yang dibayar oleh ahli pada setiap tahun atau bulan. Ya, dan dia dianggap sebagai pendapatan hasil dan dikreditkan dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Ingat ya, yuran ahli ni adalah pendapatan hasil. Okey, soalnya yuran pertandingan. Yuran pertandingan ni dia merupakan yuran dikenakan apabila menyertai pelbagai aktiviti pertandingan anjuran kelab dan persatuan. Ya, di mana kelab dan persatuan kita anjurkan pertandingan, maka pertandingan itu perlu dibayar yuran. Okey, dianggap sebagai pendapatan hasil dan dikreditkan dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Soalnya yuran belum terima. Okey, yuran tahun perakaunan semasa. Ini cikgu bagi contoh ya. Bagi contoh, katalah yuran tahun perakaunan semasa, katalah tahun 2021, tahun semasa ya, yang masih belum diterima sehingga tarikh akhir tahun perakaunan semasa. Ya, tarikh akhir katalah sehingga 31 Disember 2021. Sehingga tarikh itu kita masih lagi belum menerima yuran ahli, maka yuran berkenaan kita anggap sebagai yuran belum terima. Dan yuran ini direkodkan sebagai aset semasa dalam penyata kedudukan kewangan. Yuran belum terperoleh pula, ya, yuran tahun akan datang. Okey, cikgu bagi contoh yuran tahun 2022. Ya, telah diterima pada tahun perakaunan semasa. Ya, telah diterima pada tahun 2021. Okey. Jadi yuran tahun depan kita dah terima tahun ini. Dan yuran ini dipanggil yuran belum terperoleh dan dia direkodkan sebagai liability semasa. Kerana dia belum sampai lagi tahunnya, jadi dia dianggap sebagai liability semasa dan direkodkan dalam penyata kedudukan kewangan. Soalnya yuran lapuk. Apa dia yuran lapuk? Yuran tertunggak pada tahun perakaunan yang lepas yang dihapuskan
dalam tahun perkaunan semasa kerana tidak dapat dikutip daripada ahli. Katalah yuran tahun 2020, ya, sehingga habis tahun 2021 kita masih tidak dapat kutip, maka yuran berkenaan kita anggap sebagai yuran lapuk dan dia adalah belanja, ya, belanja hasil dan dia direkodkan dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan di bahagian belanja. Maknanya bahagian debit lah, ya. Okey. Soalnya kita lihat, ya, latihan 1. Penyataan manakah yang tepat untuk menerangkan maksud yuran belum diterima? Yuran belum diterima. Mana dia? Yuran tahun semasa yang belum diterima. Yuran tahun lepas yang belum diterima pada awal tahun. Yuran tahun hadapan diterima awal. Yuran tahun hadapan yang belum diterima. Okey, yuran belum diterima maksud apa? Ya, maksudnya ialah yuran tahun ini yang kita masih belum terima. Okey, latihan 2. X dikategorikan sebagai pendapatan hasil atau pendapatan modal. Bergantung kepada perlembagaan kelab. Apa dia? Yuran apa tu? Okey, cikgu harap pelajar tahu, ya. Jawapannya ialah C, yuran masuk. Okey, soalnya yang ketiga, yuran manakah yang direkodkan sebagai aset semasa dalam penyata kedudukan kewangan? Yuran apa tadi yang cikgu terangkan? Ya, yuran belum terima. Okey, nombor 4. Maklumat di bawah ini berkaitan dengan jenis yuran. Yuran belum terima pada tahun perkaunan yang lepas yang dihapuskan dalam tahun semasa kerana gagal dikutip. Direkod sebagai belanja hasil dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Yuran apa? Ya, bagus. Yuran lapuk. Okey. Nombor 5. Nyatakan jenis yuran yang berkaitan dengan penyataan yang diberi. Yuran yang dikenakan apabila menyertai aktiviti pertandingan. Yuran apa tu? Yuran pertandingan. Yuran tahun perkaunan semasa yang masih belum diterima sehingga tarikh akhir tahun perkaunan semasa. Yuran belum terima. Yuran tahun akan datang yang telah diterima pada tahun perkaunan semasa. Yuran belum terperoleh. Okey. Jadi, cikgu harap pelajar telah tahu jenis-jenis yuran yang ada dalam kelab dan persatuan. Sekian, terima kasih.